Secara amnya, teknologi maklumat ICT adalah satu istilah untuk menerajui maklumat yang mengutamakan peranan komunikasi bersatu dan penyepaduan telekomunikasi seperti talian telefon, isyarat tanpa wayar dan sistem audiovisual yang diperlukan bagi membolehkan pengguna mengakses, menyimpan, menghantar dan memanipulasikan maklumat. ICT ini juga tidak terdiri kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia juga melibatkan televisyen, telefon mudah alih, telegram dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada pengguna. Kewujudan teknologi maklumat dijadikan sebagai medium yang direka bentuk dan dihasilkan oleh manusia bagi mempercepatkan, memudahkan dan mengurangkan penggunaan tenaga mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Selain itu, ICT juga membuka peluang dan ruang untuk menjalin hubungan secara lebih menyeluruh dalam pelbagai bidang tanpa batasan. Justru itu, ia juga menjadikan ICT ini bersikap lebih. Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan berkenaan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepadan nasional di Malaysia. Pertama sekali, meningkatkan pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik. Iaitu ada 3 poin. First, segala urusan kerajaan dan swasta dapat dipercepatkan. Ia juga dapat menjimatkan masa, bahkan tenaga dan wang kerajaan serta rakyat sendiri. Kerja pengurusan dokumen, permohonan, data maklumat dan sebagainya dapat diselesaikan dengan tepat dan dapat disimpan dengan selamat. Seterusnya, teknologi ini juga digunakan dalam ramalan cuaca dan panduan pelayaran. Untuk meramal cuaca, teknologi satelit dapat diramal dengan lebih tepat dan benar. Melalui satelit, ciri gambar awan dapat diambil dan dapat meramalkan keadaan cuaca semasa. Ia juga dapat membuat persediaan awal dan dapat mengelakkan kerugian harta benda dan pengorbanan nyawa. Seterusnya juga, ia juga dapat membantu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran atau lebih dikenali sebagai PNP. Pelajar dapat maklumat dari seluruh dunia melalui internet untuk melakukan tugasan di sekolah. Ia juga dapat melahirkan pelajar yang celik IT dan dapat peluang pendidikan lebih luas dan ia juga dapat menjimatkan kos. Akhir sekali, ia juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan negara. Pertama sekali di Malaysia, televisyen di tata tertutup iaitu CCTV banyak digunakan dan ditempatkan di kawasan tertentu. Sistem CCTV ini ialah penggunaan kamera video untuk menghantar isyarat-isyarat ke tempat tertentu dan tempat itu merupakan tempat yang sulit. Akhir sekali CCTV juga membantu dalam kegiatan jenayah dan dapat membekas para jenayah dengan cepat. Kesan teknologi maklumat terhadap individu. Antara kebaikan teknologi maklumat adalah memudahkan urusan seseorang untuk mencari maklumat di internet. Yang kedua, mendapat kenalan baharu di media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram. Yang ketiga, menggalakkan aktiviti perniagaan. Sekarang telah banyak aplikasi di internet untuk aktiviti perniagaan atau perdagangan. Antara kesan negatif teknologi maklumat terhadap individu adalah penularan berita palsu. Hari ini, telah banyak berita palsu yang disebarkan kerana rakyat mudah terpedaya atau percaya dengan berita-berita yang dikeluarkan tanpa menyiasat asal-usul sebenar berita itu. Seterusnya, wujudnya penipuan cyber. Hari ini, telah banyak berlakunya penipuan cyber yang melibatkan wang ringgit. Kesan teknologi maklumat dan komunikasi kepada masyarakat. Antara kebaikannya ialah mampu menjadikan masyarakat sebagai sebuah masyarakat yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergerakan dunia. Melalui kemajuan ICT, masyarakat tidak lagi ketinggalan untuk mengikuti perkembangan di dalam dan di luar negara. Masyarakat boleh mendapatkan maklumat dari seluruh dunia. Penguasaan teknologi maklumat mampu menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang berinformasi. Selain itu, pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi juga dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat walaupun berada di benua yang berbeza. Kejauhan tidak lagi menjadi penghalang untuk menjadikan hubungan ini semakin rapat. Seterusnya, teknologi maklumat dan komunikasi juga dapat meluaskan pasaran perniagaan dalam kalangan masyarakat. Perniagaan atas talian kini semakin popular.
Oleh itu, perkembangan pesat teknologi maklumat mampu membawa jaringan perniagaan yang luas. Perkembangan teknologi maklumat juga boleh membawa keburukan, terutamanya menjejaskan keharmonian dan perpaduan. Hal ini kerana internet memudahkan penyebaran pelbagai maklumat palsu dan mengelirukan masyarakat. Terdapat juga penyebaran bahan berunsur fitnah dan hasutan yang menggugat keamanan dan keharmonian negara. Selain itu, internet juga turut membuka peluang berlakunya kes-kes penipuan. Kita sudah banyak kali mendengar rungutan dan aduan masyarakat mengenai diri mereka ditipu oleh pihak tertentu, terutamanya yang berkaitan dengan perniagaan yang semakin mendapat tempat di internet sekarang. Seterusnya, ICT juga menyebabkan kurangnya pergaulan dalam kalangan masyarakat. Sekiranya ianya berlarutan untuk jangka masa yang agak lama, ianya boleh mengurangkan kemahiran bersosial dan tidak mempunyai keyakinan diri ketika bergaul dengan masyarakat. Kesan positif dan negatif teknologi maklumat dan komunikasi pergerakan Persekutuan Nasional di Malaysia terhadap negara. Kesan positif adalah mempercepatkan urusan. Mempercepatkan urusan dapat membayarkan bil utiliti seperti air, bil elektrik dan sebagainya, melakukan urusan atas talian dan orang ramai tidak perlu lagi beratur panjang untuk di kaunter. Bukan sahaja untuk bayaran bil, ia juga mendapat mempercepatkan urusan seperti permohonan kerja dan sebagainya. Kedua adalah mengetahui perkembangan semasa. Ia merupakan jaringan internet yang mendapatkan berita-berita terkini dengan pantas dan cepat dan mengetahui berita atau kejadian yang berlaku di luar negara dan dalam negara dengan mudah dan cepat. Ketiga adalah memperluaskan pasaran perniagaan dan meningkatkan ekspor dan import negara. Ini merupakan dengan meluaskan pasaran perniagaan dan meningkatkan ekspor dan import, perkembangan pesat teknologi maklumat melalui atas talian dan menjimatkan masa mereka melalui belian atas talian. Ini menyebabkan kita terhadap negara kita, ekspor dan import akan meningkat. Ketiga, seterusnya adalah kesan negatif. Kesan negatif berlaku apabila kecanggihan teknologi yang meningkat, berlaku jenayah cyber. Berlaku jenayah cyber meningkatkan teknologi yang lebih canggih dapat meningkatkan lebih cyber jenayah dengan berlaku penggunaan seperti macam scam, penipuan dan sebagainya. Seterusnya adalah melayari laman sesawang yang tidak bermoral atau pornografi. Seperti ini, ini berpengaruhi daripada budaya barat dengan laman sesawang yang tidak moral seperti pornografi. Antara cara mengatasi kelemahan teknologi adalah dengan memantau anak-anak daripada menonton televisyen secara berlebihan dan menghadkan masa anak-anak untuk melayari internet supaya masa boleh dibahagikan dengan mengulang kaji pelajaran dan melayari internet. Ibu bapa perlu menghadkan masa anak-anak untuk mendisiplinkan anak-anak mereka. Seterusnya adalah peranan kerajaan dengan membuat well filter di mana-mana tempat yang memerlukan, terutamanya di kawasan sekolah, cyber cafe dan tempat-tempat yang memerlukan. Contohnya di sekolah supaya pelajar tidak terganggu pembelajaran mereka dengan penggunaan Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan perlu menggunakan web filter di sekolah. Selain itu adalah dengan kerajaan menguatkuasakan undang-undang seperti hukuman penjara kepada penyebar virus dan orang yang buat penipuan melalui laman web, seperti mencuri duit melalui dalam talian. Dan akhir sekali adalah dengan peranan didikan agama yang perlu dipertingkatkan oleh setiap individu supaya mereka dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Indikasinya, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ini sememangnya diakui memberi kesan yang mendalam kepada golongan belia sama ada dari sudut negatif ataupun positif. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah bergantung kepada sejauh manakah kebijaksanaan golongan belia dalam menggunakan media itu sendiri. Hal ini kerana penggunaan teknologi tanpa had dalam kalangan belia untuk kepentingan peribadi akan memberikan kesan yang buruk kepada mereka. Namun begitu, perkara ini boleh dihadapi sekiranya belia menggunakan teknologi yang baik dengan baik seperti tempat mencari maklumat, bahan dan sumber pengetahuan, kerana ini akan mendatangkan kebaikan kepada belia yang menggunakannya. Oleh itu, belia kini haruslah sudah mampu melengkapkan diri mereka dengan pelbagai jenis pengetahuan dan kemahiran. Ini didorong lagi oleh desakan hidup mereka yang seiring dengan peredaran zaman sekarang. Menyiapkan diri dengan pelbagai jenis pengetahuan adalah perlu dalam kalangan belia masa kini supaya sentanding dengan belia dari negara luar. Sekian.